Sebelum video bermula, sila lihat dahulu kuku jari, tangan, dan kaki Anda. Adakah ia juga menunjukkan beberapa perubahan yang tidak diingini? Contohnya, kuku tidak lagi berwarna merah jambu yang sehat, sebaliknya menjadi keruh, kekuningan, atau kehitaman. Atau tekstur kuku tidak lagi licin, sebaliknya menebal, berubah bentuk, malah menjadi serbuk. Untuk menangani masalah kuku kulat dan kuku kuning yang hodoh dan degil ini, adakah Anda juga telah mencoba pelbagai cara? Pernahkah Anda ke farmasi membeli pelbagai jenis krim dan obat cekair yang mahal, menyapunya setiap hari tetapi kesannya sentiasa berulang? Malah terfikir untuk ke hospital, tetapi apabila memikirkan kesakitan, menkabut kuku, dan tempoh rawatan yang panjang serta mahal, Anda menjadi teragak-agak dan berputus asa. Sebenarnya, untuk menyelesaikan masalah yang menjengkelkan ini, tidak perlu begitu rumit. Di dapur rumah Anda, terdapat dua bahan yang sangat biasa dan ada di setiap rumah, bawang putih dan cuka putih. Apabila kedua-duanya digabungkan dengan cara yang tertentu, ia menjadi sejenis cekair pemulihan kuku ajaib yang dapat membersihkan kulat degil itu dengan selamat dan lembut, membolehkan kuku Anda kembali sehat dan berkilat telus. Dalam video hari ini, saya akan berkongsi dengan Anda semua petua bijak yang diwarisi dari nenek moyang dan telah disahkan oleh ramai orang kampung tanpa sebarang kerahasiaan. Kaidah ini sangat mudah, sekali lihat pasti faham. Yang paling penting, ia hampir tidak memerlukan sebarang kos. Sebelum masuk ke topik utama, jika Anda benar-benar mengambil berat tentang kesehatan diri dan keluarga, sila langgan dan aktifkan notifikasi supaya Anda tidak terlepas pengetahuan kesehatan yang lebih praktikal pada masa akan datang. Sila type sihat di ruangan komen untuk memberikan doa yang terbaik untuk diri sendiri dan sokongan yang paling mesra kepada saya. Ramai rakan pasti tertanya-tanya, bukankah ia hanya bawang putih dan cuka? Bagaimana kedua-dua bahan ini boleh merawat kuku? Apakah prinsipnya? Jangan bimbang, saya akan menerangkannya dengan jelas di bawah ini. Kita perlu tahu bukan sahaja apa, tetapi juga mengapa. Intipati kaidah ini terletak pada gabungan kuat bawang putih dan cuka putih mencapai kesan sinergi 1 tambah 1 lebih besar daripada 2. Mari kita bincangkan tentang bawang putih dahulu. Bawang putih bukan sahaja perasa di atas meja makan kita. Pada zaman dahulu ia digelar sebagai penisilin semula jadi. Kuba Anda hidup bau bawang putih, bagaimana rasanya? Adakah ia sangat pedas dan merangsang? Betul, sumber rasa pedas, inilah kuasa tempur utamanya, alisin. Penyelidikan perubatan modern telah lama mengesahkan bahwa alicin adalah sejenis bahan antibakteria spektrum luas semula jadi yang sangat kuat. Keupayaannya untuk melawan pelbagai jenis kulat dan bakteria malah lebih hebat daripada sesetengah antibiotik. Kulat di dalam kuku kita sangat takut kepada alicin. Oleh itu, dalam petua ini, bawang putih memainkan peranan sebagai pasukan penyerang utama. Tugasnya adalah untuk menembusi ke dalam kuku yang berpenyakit dan memusnahkan secara langsung kulat yang menyebabkan kuku berubah warna dan menebal. Seterusnya, mari kita bincangkan tentang cuka putih yang ada di setiap rumah. Fungsi cuka bukan sahaja sebagai perasa. Dari segi penggunaan luaran, fungsi teras cuka adalah seperti yang telah kita bincangkan dalam video-video lepas, yaitu melembutkan yang keras dan melarutkan simpulan. Apakah maksudnya? Keras merujuk kepada benda yang keras. Kuku kita, terutamanya kuku kulat yang menebal dan mengeras. Teksturnya sangat padat dan keras. Sebab mengapa ubat cekair yang mahal itu tidak berkesan selalunya adalah kerana kuasa ubat tidak dapat menembusinya. Manakala kuka putih, terutamanya kuka yang ditapai secara semula jadi daripada bijirin, asid asetik yang terkandung di dalamnya mempunyai keboleh-telapan dan keupayaan melembutkan yang kuat. Ini umpama kita mahu menyerang sebuah kubu yang kukuh. Cuka putih adalah perintis pembuka jalan yang bertanggung jawab untuk memecahkan pintu gerbang dan meruntuhkan tembok kota. Ia boleh melembutkan keratin keras pada kuku kita yang berpenyakit terlebih dahulu, meruntuhkan barisan pertahanan kulat yang kukuh, menjadikan kuku menjadi lebih longgar dan lembut. Sekarang, kita gabungkan kedua-duanya, menggunakan cuka untuk merendam bawang putih. Lihatlah betapa hebatnya gabungan ini. Cuka bertindak sebagai perintis pembuka jalan,
bertanggung jawab untuk menembusi dan melembutkan, merendam tembok kotak kuku kulat yang keras itu menjadi lembut dan longgar, membuka jalan untuk serangan seterusnya. Sejurus selepas itu, bawang putih, pasukan penyerang utama ini, pun muncul. Alisin yang kuat di dalamnya akan dapat menembusi dengan lebih mudah dan lebih dalam, terus ke sarang kulat, dan mula memainkan fungsi utamanya untuk memusnahkan kulat. Satu bertanggung jawab untuk memecahkan pertahanan, satu lagi bertanggung jawab untuk memusnahkan musuh. Kedua-duanya bekerja sama dan bertindak secara sinergi. Kesannya secara semula jadi tidak dapat dibandingkan dengan penggunaan salah satu daripadanya secara berasingan. Inilah sebabnya mengapa gabungan mudah cuka, rendam, bawang putih ini dapat menghasilkan tenaga yang begitu menakjubkan, menyelesaikan masalah degil yang memerlukan rawatan ubat jangka panjang. Setelah kita memahami prinsipnya, seterusnya adalah bahagian yang paling dinanti-nantikan oleh semua orang, langkah-langkah praktikal. Saya akan menerangkan setiap langkah proses ini dengan jelas. Anda hanya perlu ikut. Dijamin tidak akan tersilap. Langkah pertama, penyediaan bahan. Bawang putih, sebaiknya pilih bawang putih kulit ungu karena kandungan alicin dalam bawang putih kulit ungu biasanya lebih tinggi daripada bawang putih kulit putih, menjadikannya lebih berkesan. Sediakan sebiji bawang putih tunggal atau 7 hingga 8 ulas bawang putih kulit ungu. Ini adalah kunci utama. Pastikan Anda menggunakan kuka beras atau kuka putih dengan kepekatan 9 darjah atau lebih tinggi. Semakin tinggi darjahnya, semakin kuat keasidannya, dan semakin baik kesan melembutkan dan menembusinya. Apabila Anda membeli cuka, lihat label di belakang botol dan kari yang mempunyai jumlah kandungan asid yang paling tinggi. Jangan sekali-kali menggunakan cuka yang telah ditambah perasa seperti gula dan garam. Sediakan sebuah botol kaca yang bersih, kering, bebas minyak, dan boleh ditutup rapat. Saiznya cukup untuk memuatkan bawang putih dan cuka yang telah Anda sediakan. Langkah kedua, rendaman dan penyediaan. Kupas kulit bawang putih, kemudian tumbuk atau hiris nipis. Ingat, ia mesti ditumbuk atau dihiris. Karena di dalam bawang putih yang utuh hanya terdapat aliin dan alinase yang berfungsi secara berasingan. Hanya apabila dinding sel bawang putih dipecahkan, barulah kedua-duanya dapat bertemu dan bergabung membentuk alicin yang kita perlukan. Masukkan ulas bawang putih yang telah ditumbuk atau dihiris ke dalam botol kaca yang telah disediakan. Tuangkan cuka beras 9 darjah ke dalamnya. Pastikan ia menutupi sepenuhnya semua bawang putih. Tutup penutupnya dengan ketat, letakkan botol di tempat yang sejuk dan berventilasi, dan biarkan ia terendam. Berapa lama perlu direndam? Sekurang-kurangnya 3 hari. Jika boleh direndam selama seminggu, kesannya akan lebih baik. Proses rendaman ini adalah untuk membiarkan alisin larut sepenuhnya ke dalam cuka. Semakin lama masa rendaman, semakin tinggi kepekatan cekair pemulihan ini dan semakin kuat kuasanya. Langkah ketiga, penggunaan yang betul. Selepas direndam, kita boleh mula menggunakannya. Persediaan kuku. Sebelum menggunakannya, rendam kuku Anda yang berpenyakit di dalam air, suam untuk melembutkannya kira-kira 10 hingga 15 menit. Kemudian, dengan menggunakan pengetip kuku atau bilah pisau kecil, kikis dengan berhati-hati dan perlahan-lahan bahagian permukaan kuku yang menebal, tidak rata, dan longgar. Langkah ini sangat penting untuk menyingkirkan halangan sebanyak mungkin supaya cekair pemulihan kita dapat menembusi dengan lebih baik. Sapu ubat. Gunakan putik kapas untuk mengambil cekair kuka rendam bawang putih kita, sapu rata pada seluruh permukaan kuku yang berpenyakit dan di sela-sela kuku. Balut selepas menyapu. Ambil sekeping kapas nipis atau kapas muka, basahkan sepenuhnya dengan cekair kuka rendam bawang putih, kemudian letakkan di atas kuku yang berpenyakit. Akhir sekali, gunakan plaster atau pembalut plastik untuk membalut keseluruhan kuku yang telah diletakkan kapas ubat. Langkah membalut ini dapat memastikan penembusan cekair ubat yang berterusan dan berkesan. Ia adalah kunci kejayaan. Kekerapan pengantian adalah disyorkan untuk melakukan prosedur ini sekali setiap malam sebelum tidur, kemudian biarkan ia terbalut semalaman. Buka balutan pada keesokan paginya. Langkah keempat, pemerhatian dan kesabaran. Ini adalah proses yang memerlukan kesabaran karena pertumbuhan kuku sangat perlahan.
Apa yang perlu Anda lakukan adalah konsisten dan memerhati. Secara amnya, selepas penggunaan yang konsisten selama 1 hingga 2 minggu, Anda akan mendapati keadaan kuku yang menebal dan menjadi serbuk akan bertambah baik dengan ketara. Selepas penggunaan yang konsisten selama sebulan, Anda akan terkejut apabila mendapati di pangkal kuku baru yang sehat dan telus telah mula tumbuh perlahan-lahan. Seterusnya, apa yang perlu Anda lakukan adalah terus konsisten sehingga kuku yang sehat menggantikan sepenuhnya kuku lama yang berpenyakit. Proses ini bergantung pada kadar pertumbuhan kuku individu, mungkin memerlukan beberapa bulan atau bahkan setengah tahun. Tetapi sila ingat, setiap kali Anda konsisten, Anda sedang mengundi untuk kesehatan kuku Anda. Mengenai kaidah ini pasti masih banyak persoalan. Saya telah merumuskan beberapa soalan yang paling kerap ditanya dan akan memberikan jawaban terperinci di sini. Soalan 1, adakah kaidah ini benar-benar boleh menyembuhkan sepenuhnya? Jawaban, kaidah ini mempunyai kesan pembaikan yang sangat baik untuk kebanyakan kuku kulat dan kuku kuning yang tidak serius yang disebabkan oleh kulat. Prinsipnya adalah menggunakan asid asetik untuk melembutkan keratin, kemudian menggunakan alisin untuk membunuh kulat. Tetapi keadaan setiap orang berbeza dan tahap keparahan jangkitan juga berbeza. Jika kuku kulat Anda sangat serius, malah menyebabkan paronychia radang di sekitar kuku, atau Anda adalah pesakit kencing manis, maka adalah disyorkan untuk mendapatkan nasihat dokter profesional terlebih dahulu. Kaedah ini boleh digunakan sebagai rawatan sokongan yang sangat baik. Soalan 2. Apakah perasaan semasa penggunaan? Adakah ia sakit? Jawaban, majoriti besar orang hanya akan merasakan sedikit sensasi sejuk semasa penggunaan. Tetapi, jika terdapat luka di sekitar kuku Anda atau kutikula Anda rosak, maka apabila bersentuhan dengan cuka, mungkin akan ada rasa pedih yang sekejap. Ini adalah normal. Jika rasa pedih sangat kuat atau kulit menjadi merah dan bengkak, ini menunjukkan kulit Anda mungkin tidak tahan. Hentikan penggunaan serta-merta. Soalan 3. Adakah kaidah ini selamat? Apakah kesan sampingannya? Jawaban, secara keseluruhannya, kaidah ini sangat selamat. Bahan yang digunakan adalah bahan makanan semula jadi. Satu-satunya risiko adalah kerengsaan pada kulit. Oleh itu, semasa menyapu cekair ubat, sila cuba sapu pada kuku sahaja, elakkan sentuhan berlebihan dengan kulit sehat di sekelilingnya. Jika kulit Anda sangat sensitif, Anda boleh menyapu selapis vaselin di sekitar kuku sebagai pelindung terlebih dahulu. Soalan 4. Berapa lama sebotol cekair kuka rendam bawang putih boleh disimpan? Jawaban, oleh kerana cuka itu sendiri mempunyai kesan pengawet yang kuat, selagi ia ditutup rapat dan disimpan di tempat yang sejuk, ia boleh disimpan selama beberapa bulan tanpa sebarang masalah. Baiklah, perkongsian kita mengenai petua ajaib cuka rendam bawang putih ini berakhir di sini untuk hari ini. Mari kita ringkaskan sekali lagi perkara-perkara penting hari ini untuk memudahkan Anda mengingati dan melaksanakannya. Bahan teras. Bawang putih, kulit ungu, plus cuka beras 9 darjah. Prinsip teras, cuka bertanggung jawab untuk memecahkan pertahanan dan melembutkan. Bawang putih bertanggung jawab untuk memusnahkan kulat. Gabungan kedua-duanya menggandakan kesan. Kaedah penyediaan, masukkan bawang putih ke dalam botol, tuangkan cuka sehingga menutupi, tutup rapat, dan rendam sekurang-kurangnya 3 hari. Kaedah. Rendam kaki, tangan dahulu, rapikan kuku, kemudian sapu cekair ubat dengan putik kapas. Akhir sekali, balut dengan kapas basah dan pembalut plastik semalaman. Mentaliti utama, sabar, dan lebih sabar. Teruskan sehingga kuku baru yang sehat tumbuh sepenahnya. Akhir sekali, ada 4 peringatan yang mesti diingat. Pertama, keselamatan diutamakan, ujian wajib. Sebelum penggunaan rashmi, sila ambil sedikit cekair ubat dengan putik kapas dan sapu pada kulit di bahagian dalam lengan Anda. Perhatikan selama setengah jam. Jika tiada kemerahan, bengkak, gatal, atau ketidakselesan lain, barulah gunakannya pada kuku Anda. Kedua, bezakan jenis, rawatan tepat. Kaedah ini terutamanya ditujukan untuk kuku kulat yang paling biasa.
Tetapi, sesetengah perubahan kuku mungkin disebabkan oleh psoriasis, eksema, atau penyakit dalaman lain. Dalam kes ini, kaedah ini tidak berkesan dan perlu mendapatkan diagnosis yang jelas di hospital. Ketiga, jaga kebersihan, elakkan jangkitan silang. Jika Anda mempunyai lebih daripada satu kuku yang dijangkiti, pastikan Anda menggunakan putik kapas yang berbeza untuk mengelakkan jangkitan silang. Semua alatan merapikan kuku mesti dibasmi kuman dengan alkohol sebelum dan selepas digunakan. Keempat, rawatan sistemik, dalaman dan luaran. Kemunculan kuku kulat selalunya berkaitan dengan kelembapan dalaman badan dan imuniti yang rendah. Semasa menggunakan rawatan luaran, sila perhatikan juga pemakanan yang ringan, bersenam lebih banyak, dan pastikan kasut sentiasa kering dan berventilasi. Dengan cara ini, barulah dapat mencegahnya berulang dari akarnya. Saya berharap petua pemakanan ini dapat benar-benar membantu rakan-rakan yang memerlukan. Inilah daya tarikan perubatan tradisional, Cina dan kebijaksanaan penjagaan kesehatan tradisional. Ia berasal dari kehidupan, sederhana dan bersahaja, namun mengandungi prinsip yang mendalam. Ubat terbaik adalah makanan, hospital terbaik adalah dapur, dan dokter terbaik adalah diri kita sendiri. Saya berharap kita semua boleh menjadi orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesehatan kita, menggunakan kebijaksanaan dan kesabaran untuk menyelesaikan beberapa masalah kecil dalam kehidupan. Jika Anda merasakan kandungan hari ini bermanfaat untuk Anda, jangan lokek untuk menggerakkan jari Anda dan kongsikannya kepada rakan-rakan di sekeliling Anda yang memerlukannya, supaya lebih ramai orang mendapat manfaat. Kita jumpa lagi di video akan datang.